Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak buat satu video tutorial cara untuk kita menggunakan CIDS versi 9.0 untuk membuat RPH lah. Jadi tutorial hari ini agak panjang sebab saya akan mulai pada awal hingga habis. Biasanya taklimat untuk CIDS ni saya buat di sekolah untuk guru-guru, mengambil masa sekurang-kurangnya 2 jam beserta hands on lah. Kalau ada hands on lebih lama. Tapi hari ini saya cuba ringkaskan mana yang boleh. Okey, jadi tutorial ni saya buat khas untuk guru-guru di sekolah saya SMJK Hualien Taiping Perak. Tapi kalau ada guru lain yang nak guna pun boleh, tiada masalah. Cuma mungkin ada sedikit perbezaan lah antara sekolah-sekolah bergantung kepada pentadbir sekolah masing-masing lah. Okey, jadi ini antara item yang kita nak belajar ini. Saya ada tulis kat sini. Pertama, kita nak semak profil. Kedua, kita nak tetapkan adakah pengajaran. Mungkin sekolah lain tak perlu, sekolah saya nak tetapkan sebab kami nak ringkaskan lagi. Kemudian bagaimana kita nak buat jadual waktu. Seterusnya yang penting cipta RPH. Tapi sebenarnya ada MIW lah dalam ni, nanti saya jelaskan lagi. Dan macam mana kita nak salin RPH yang kita dah buat. Ada kegunaannya, banyak kegunaan salin. Seterusnya bagaimana kita nak buat refleksi, dan yang penting ni hantar untuk pengesahan. Kita nak hantar kepada pentadbir untuk disahkan. Dan sampingannya kita nak belajar juga hapus RPH. Senang aja hapus RPH. Kadang-kadang kita guna, cuma kalau tak betul caranya takut semua rekod RPH kita terpadam pula kalau salah caranya. Okey, mari kita mulakan. Mula kita buka laman web CIDS ni, iaitu namanya rcmodel.net/ms. Jadi kita login. Pastikan guru-guru dapat ID masing-masing, boleh dapatkan daripada penyelaras. Kalau lupa password boleh reset, iaitu penyelaras lah, penyelaras CIDS yang akan reset. Jadi kita login sini. Saya rasa password saya siap-siap. Okay. Kalau dahulu ada CIDS versi 8 dengan 9, sekarang 8 dah tak ada. Kita guna 9, memang tak ada pilihan lah. Okay. Jadi untuk guru baru biasanya dia akan keluar profil, kena isi profil. Tak apa, saya buka dulu profil, kita semak dulu. Shooting profil saya, kita semak. Okay, ini profil saya lah. Kena isi email, penting nama sekolah ni kena isilah, dengan kod sekolah pastikan betul. Ini dalam perkhidmatan. Ini guru akademik ataupun guru akademik biasa pun boleh, ataupun mana-mana yang sesuai lah. Bahasa ni terpulang macam cikgu lah. Nak English boleh, bahasa Melayu pun boleh. Ni bahasa paparan kita punya paparan CIDS ni saja. Bukannya kita punya RPH tu yang dia akan tukar bahasa Inggeris, tak. Ini cuma paparan dia saja. Kemudian gambar. Gambar ni biasanya format JPEG lah, dan dia ada size-size dia. Tak boleh besar sangat file dia. Sini dah tulis naik foto anda format JPG atau JPEG, mengikut size tidak melebihi 100 KB. Kalau guna format lain macam PNG contohnya, dia akan jadi warna hitam lah. Ataupun kalau besar sangat pun dia akan jadi warna hitam. Okay. Kalau ini semua dah betul, pastikan simpan profil lah. Saya dah buat sebelum ni, jadi start simpan lah. Seterusnya saya nak tunjukkan tetapan ataupun setting. Di sekolah saya ni kami ada ubah sedikit, ada kat pengajaran. Dia punya default dia atau lalai dia biasanya ada set induksi, kemudian ada langkah 1, 2, 3 dan juga penutup. Ini yang defaultnya lah. Tapi sekolah saya untuk SMJK Hualien set induksi tak perlu buat, penutup pun tak perlu buat. Pentadbir minta kita cuma isi bahagian langkah 1, 2 dan 3. Tapi untuk sekolah lain mungkin berbeza lah. Bila dah ubah ni, kita cuba tik langkah 1, 2, 3 saja. Yang lain tak perlu. Lepas tu simpan lah. Kalau sekolah lain mungkin dah ada 5 lah semua, termasuk set induksi dan juga penutup. Jadi yang seterusnya kita dah buat setting untuk adakah pengajaran, atau bahasa Inggerisnya dipanggil instructional events. Sekarang kita nak pergi ke jadual waktu. Di bahagian tetapan juga, yang pertama ni jadual waktu instructional.
Okey, macam saya dah buat sebahagian lah. Okey, pastikan cikgu ada jadual waktu. Macam saya, ini jadual waktu saya lah. Ini jadual waktu saya. Jadi saya dah buat daripada hari Isnin sehingga hari Khamis. Jadi saya buka di sini. Okey. Saya mengajar sesi petang lah. Jadi sesi persekolahan saya mula 1.50. Berdasarkan jadual waktu lah ini. 1.50. Saya besarkan sini. 1.50. Okey. Kemudian waktu sesi persekolahan tamat, waktu akhir lah. Yang terakhir sekali. Sekejap. Tak boleh nak scroll pula. Ni 6.50. Saya. So masa ni kalau cikgu nak ubah, cikgu scroll. Cikgu scroll. Dia gunakan format 24 jam. Dan kemudian cikgu pilih. Cikgu pilih. Cikgu jangan type dekat sini, sebab kadang-kadang bila cikgu type dia jadi tak betul. Kadang-kadang tu. Ya, saya ubah balik. Waktu mengajar saya mula 1.50. 1.50, kalau ni 13.50 lah. Pastikan cikgu scroll. Scroll dan pilih. Jangan type di situ. Okey. Dan waktu sesi persekolahan tamat 6.50. Saya dah buat. Okey, jumlah waktu maksimum. Ini bukan jumlah cikgu mengajar seminggu ke ataupun jumlah sehari, bukan. Ini jumlah maksimum ni ikut jadual waktu juga yang umum. Yang tengok yang atas ni. Ni masa pertama, masa kedua, berapa maksimum dia. Masa dia hujung dia masa ke berapa? Masa ke 9. Masa ke 9. Maksudnya ada 9 masa lah. Tapi saya letak sini 10 sebab saya ambil kira mungkin rehat ada berbeza sedikit, jadi saya letak 10, lebih sikit. Jangan kurang. Lebih tak apa. Jangan kurang. Nak letak ngam-ngam 9 pun boleh juga. Okey. So ini ikut jadual waktu lah. Ini saya letak 10. Ini saya punya 9. Waktu 9 tapi saya tambah 1, 10 sebab lebih sikit. Okey. Kemudian hari sekolah Isnin hingga Jumaat. Untuk negeri-negeri Pantai Timur contohnya, ataupun Kedah, Johor, mungkin Ahad hingga Khamis lah. Okey. Nama jadual waktu ni biarkan dia set A. Tak perlu ubah lah. Okey. Tarikh mula puasa sebabkan sekolah menengah 2 minggu pertama ada PDPR. Jadi kita mula 4/4 lah. Cikgu pilih tarikh kat situ 4/4. Okey. Jenis jadual kekal, tidak anjal. Kalau sekolah yang ada buat jadual waktu anjal, boleh pilih di sinilah, anjal selang seminggu. Tapi untuk walian kekal lah, bukan jadual anjal. Okey. Ini dia tulislah status jadual. Okey, ini saya dah buat dari hari Isnin hingga hari Khamis. Saya tunjuk macam mana nak buat jadual waktu. Okey, sekarang saya nak buat jadual waktu untuk hari Jumaat. Okey, mula-mula hari Jumaat, kita pilihlah Jumaat. Kemudian pilih kelas. Saya buka jadual waktu saya dulu. Hari Jumaat, bagi kecil sikit lah. Okey, hari Jumaat saya ada kelas sains. Kelas sains dekat sini lah. Okey, sains 1B2. So saya pilih kelas 1B2. Kelas ni cikgu tak boleh buat, tak boleh create, maksudnya tak boleh cipta. Yang boleh hanya penyelaras sahaja. Jadi kalau ada kelas yang tidak ada atau bilangan pelajar dia tak betul, maklumkan dengan penyelaras lah. Kemudian kategori 1B2 saya ajar sains, jadi dia punya kategorinya adalah sains dan matematik lah. Ini cikgu kena pilih lah, cikgu kena tahu dulu. Contohnya kalau pendidikan jasmani dia dalam kemanusiaan. Okey. Sains dalam sains dan matematik lah. Okey. So ini kita tukar, saya ambil sains. Ini pun kena ambil yang betul. Contohnya di sekolah walian ni saya mengajar sains DLP, Dual Language Program. So kena pilih sains DLP lah, jangan pilih sains DLP. Okey. Waktu mula, ini kena tengok jadual waktu lah. Jadual mula saya 3.50, 4.20. Okey. 3.50 maksudnya 15.50 lah kalau sistem 24 jam. Okey, saya scroll sampai jumpa 15. Cikgu jangan type kadang-kadang okey type tu, tapi biasanya saya jumpa masalah nanti bila dah siap jadual tu tak boleh nak digunakan, tak boleh nak klik nanti pada jadual kalau yang type sendiri. Kita scroll dan pilih lah. So 3.50 hingga 4.20, 4.16 lah. 16 20. Okey. 3.50 hingga 4.20.
Okey, di sini saya tunjuk sini Yang ini jumlah waktu, jumlah waktu dan ini jumlah RPH. Jumlah RPH ni jangan ubah, biar satu saja. Jumlah waktu ni yang kita mungkin ubah bergantung pada jadual waktu. Contohnya ini sains saya ni satu waktu saja. Matematik 2A1 satu waktu. Tapi matematik 2A4 ni sebenarnya dua waktu lah. Saya rasa cukup faham ni. Satu waktu, ini dua waktu. Tapi walaupun dua waktu, RPH kita buat satu saja. Jadi itu maksud saya, yang jumlah RPH ni jangan ubah, biar satu je. Walaupun dua waktu, tetap satu RPH kita buat. Kalau tiga waktu sekaligus, mungkin ada jadual waktu yang panjang, tiga waktu. Jumlah RPH ni tetap satu. So jumlah RPH ni jangan ubah lah. Okay. So 350, 420 cuma satu waktu. Okay, ini betul. Ini jangan ubah. Mesti tekan tambah. Okay, dah tekan tambah. Seterusnya pilih kelas yang berikutnya lah. So saya pilih lagi sekali hari Jumaat. Kelas yang berikutnya sebenarnya adalah 2A1. 2A1. Okay, 2A1. Dekat sini ada kelas 2A1 RBT. Sebab RBT dia ada pecah dua kumpulan kan. Bilangan pelajar dia tak sama berlainan. Kalau yang lelaki perempuan ni untuk PJ lah biasanya. Kalau moral pun lain juga. Okay, so 2A1 ni saya ajar matematik. So saya matematik DLP betul. Waktu mulanya 4.20 masuk 16 lah. 16.20. Pastikan cikgu scroll dan pilih okay, 16 terlebih. Okay, 4.20 tamat pada 4.50. So 16 50. Sebab masa cuma 30 minit. So jumlah waktu 1, jumlah RPH jangan ubah. So tambah, jangan lupa tekan tambah. Kalau tak tekan tambah nanti bila save dia tak masuk. Okay, ada lagi satu. So hari Jumaat juga. Okay, kelas untuk hari Jumaat 2A4. Okay, cari 2A4. Okay, di sini 2A4. Kelas matematik juga. Okay, matematik DLP betul. Waktu mula 5.20 ataupun 17.20. Sebagai tepinya lah, laju sikit. Scroll. Okay, 17. Okay, 5.20 hingga 6.20. So 18 lah 18.20. Kalau cikgu pagi senang tak guna sangat yang sistem 24 jam ni. Saya mengajar petang kena guna sistem 24 jam lah. Okay, jumlah waktu mengajar. So ini dua waktu. Saya mak balik jadual waktu saya. Ini dua waktu lah. So saya tukar pada dua waktu. Okay, jumlah RPH jangan ubah, sama juga. So tambah. Okay, jadi saya dah siap jadual waktu saya Isnin hingga hari Jumaat. Seterusnya apa cikgu buat? Cikgu kena tekan simpan. Okay, dah simpan, cikgu boleh papar jadual waktu. Ni kita semak balik lah. Jadual waktu, cuba semak balik jadual yang kita dah buat, betul atau tidak. Di bawah ni ada analisisnya lah. Berapa jumlah waktu kita mengajar dan berapa jumlah RPH yang kita perlu buat seminggu. Okay, so dah betul. Okay lah. Saya nak check balik jadual waktu. Sebenarnya sekarang ni ada butang baru ni. Saya baru nampak ni butang baru. Sebelum ni tak ada. Okay, iaitu di bawah sekali ada aktifkan jadual. Ni dulu tak ada lah, tapi sekarang ada. Tapi saya cuma kalau cikgu tekan aktifkan jadual, nanti dia tak boleh edit lah. Kalau nak edit, cikgu kena salin. Jadi jadual yang lepas salin tu, jadual lama tu cikgu kena padam lah, baru cikgu boleh edit. Susah sikit lah. Cuma saya tengok dia tulis itu, kalau kita aktifkan jadual ni, nanti pentadbir senang nak buat analisis seperti kita punya bilangan RPH tu lah. Macam MMI tu lebih kurang lah. Okay. Tapi kalau tak aktifkan pun tak jadi isu sangat lah. Okay. Tapi tak apalah untuk sebab saya ni, saya rasa saya tak nak ubah dah jadual saya. Saya okay, saya aktifkan je lah jadual saya ni. Okay, saya sahkan pengaktifan. Ni pun saya first time ni aktifkan jadual ni. Sebelum tak lah. So tak boleh edit dah lah.
Ni dah tak boleh edit. Okey. Nanti kalau di ujung tahun, bukan ujung tahun lah, sekarang kohort boleh tamatkanlah jadual kalau tak nak guna jadual ni. Okey. Dan bila mana-mana jadual kita dah tamatkan, dia akan masuk di ruangan arkib ni. Okey. So kita dah habis bahagian jadual waktu. Seterusnya kita nak pergi cipta RPH. Untuk cipta RPH, cikgu pergi ke cipta rekod baharu dekat sini, dekat bahagian atas. Okey, dia akan di sini lah. Pakai handphone pun boleh sebenarnya cikgu, ataupun pakai tablet. Tapi kalau pakai tablet, kat atas ni, kalau pakai handphone, bahagian atas ni mungkin tak ada butang lah. Tapi boleh tekan dekat tepi ni. Dekat sini rekod, cipta rekod baharu. Kalau pakai handphone lah. Saya rasa itu saya try pakai handphone, atas sini tak ada butang ni. Okey. Tapi kalau ada boleh tekan sini teruslah. Kalau tak ada, tekan dekat tepi. Okey. Jadi ini rekod RPH yang kita nak buat. Okay, sebelum saya teruskan dengan cipta rekod baharu ni, saya nak beritahu sebelum kita boleh buat RPH rancangan pengajaran harian, kita sebenarnya perlu buat MIW dahulu. Apa itu MIW? Saya tunjuk sini. Okay. So MIW kalau dari segi dia punya dia punya maksud MIW adalah Multiple Integration Worksheet. Tapi bahasa mudahnya kita boleh cakap MIW tu macam rancangan mengajar seminggu, rancangan kasar saja. Dia belum yang halus lagi, dia rancangan kasar untuk seminggu. Okey. Jadi MIW ni saya nak jelaskan untuk cikgu. Contoh saya buat sini. Katakanlah saya mengajar matematik tingkatan 1, lepas tu saya mengajar matematik tingkatan 2 dan juga saya mengajar pendidikan jasmani tingkatan 2. Okey, jadi berapa MIW yang saya kena buat seminggu? Okey, dia macam ni lah. Saya tunjuk sini, kalau matematik tingkatan 1, dia 1 MIW. Matematik tingkatan 2, walaupun dia subjek yang sama, tetapi tingkatan yang berlainan, maka kena buat MIW yang berlainan. Dia mesti buat MIW yang lain lah, sebab tingkatan dia tak sama. Sebenarnya saya ajar pendidikan jasmani tingkatan 2, ini dah tentulah kena buat MIW yang lain, sebab ini subjek pun lain lah. Okey, boleh faham. So jumlah seminggu yang saya kena buat 3 MIW. Ada cikgu kalau dia mengajar contohnya dia mengajar matematik tingkatan 1 je dia mengajar, tapi banyak kelas, masanya 1 je lah MIW dia kena buat. Tapi ada cikgu suruh kita macam Ustazah Azura, dia mengajar pendidikan Islam tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dia kena buat 5 lah MIW. Banyak lah. Okey, jadi itu MIW. Sekali lagi saya jelaskan, MIW ni lebih kurang macam rancangan mengajar untuk seminggu. Seminggu. Okey, kita berbalik ke cipta rekod baharu. Okey, jadi nama rekod ni cikgu boleh letak apa-apa sahaja nama rekod yang sesuai untuk cikgu sendiri rujuk. Jadi macam saya katakanlah saya nak buat matematik tingkatan 2. Matematik tingkatan 2 saya mengajar bahasa Inggeris. Jadi saya tulis sini Maths tingkatan berapa saya nak buat? Form 2. Saya buat Form 2 F2. Minggu ke berapa saya nak buat? Week 1. Minggu 1. Jadi ni maksudnya matematik tingkatan 2 minggu pertama. Ini cara saya buat lah. Cara cikgu kalau lain tak mengapa, tak ada masalah. Ini sekadar nama saja untuk rujukan cikgu. Jadi untuk minggu depan saya akan buat week 2 pula. Gitulah. Saya akan tukar W1 tu pada W2. Okey, kategori sekolah. Sekolah menengah. Okey. Aras kelas. Ini pilih yang betul lah, tingkatan 1 ke 2, 3. Ada cikgu kadang-kadang dia salah pilih. Dia pilih sekolah menengah juga. Sini sekolah menengah, sini sekolah menengah. So nanti bila nak pilih jadual waktu tak boleh. Ini sepatutnya tingkatan apa yang kita ajar lah. Macam saya nak buat matematik tingkatan 2, so kena pilih tingkatan 2. So semak balik. So kategori sekolah, sekolah menengah, aras kelas, saya nak mengajar tingkatan 2. Okey, kategori subjek, cikgu kena pilih, saya bawa asal dia matematik. Okey, kemudian pilih subjek, pastikan cikgu pilih subjek yang betul. Kalau cikgu pilih subjek yang salah, nanti lain dia punya DSKP yang keluar. So saya matematik DLP. Okey, kalau cikgu tak pasti, cikgu boleh tekan dekat sini. Tekan di sini untuk merujuk senarai kategori subjek. Boleh semak dekat sini, subjek cikgu ajar tu. Dia di kategori mana. Okey, boleh semak dekat sini lah. Seterusnya sini ada ruangan untuk rancangan PDPR, ada juga untuk STEM. Tapi saya rasa tak perlulah dua-dua ni. Kita terus kepada cipta rekod. Okay.
Okey, kita teruskan. Kita semak balik. So sini tahun, sesi, yang ini dia sekarang ni lain sikit lah, ada kohort pula, dulu tak ada. Jadi ini kita pilih kohort ini 2022 2023 lah untuk tahun ni, 2022 2023. Okey. Ketiga subjek okey. Ni tarikh, pastikan betul tarikhnya. Saya esok PDPR kan. Okey. Jadi saya katakanlah saya nak buat untuk 4 hari bulan 4. Ini dah bulan 5. 4 hari bulan 4. Okey. Hingga 4 hari bulan 4 hingga 8 hari bulan 4. Ini minggu ketiga sebenarnya sepatutnya. Tadi saya tulis form tu W1. Boleh sunting balik ke? Saya sunting balik. Tak apalah. Tak apalah, kita teruskan je. Katakanlah saya buat 4 bulan 4 hingga 8 bulan 4. Okey. So minggu pengajaran saya letak 3 lah. So dekat atas ni saya salah lah, saya buat W1, tapi saya malah nak ubah ni. Okey. Pemberitahuan ni tak perlu isilah, melainkan kalau minggu tu ada sesuatu yang menyebabkan kita tak dapat nak ajar kelas kita lah. Contohnya ada minggu peperiksaan ataupun ada public holiday, ada cuti perayaan ke, kita boleh tulis di sini lah, di pemberitahuan tu. Okey. Tema tak perlu isi, saya tak isi. Kalau cikgu nak pilih pun boleh. Bidang pembelajaran saya ambil inilah. Okay. Tajuk pembelajaran saya nak ajar bab 2. Okay. Standard kandungan saya ambil 2.1 dan 2.2. Ini untuk seminggu cikgu-cikgu, jadi kena pilih lebih lah. Okay. Kalau cikgu nak buat sikit-sikit dulu pun boleh. Okay. Standard pembelajaran, katakan saya ambil expand tu dengan factorize. Saya tunjuk 2 contoh dululah untuk hari ini. Nak buat lebih lagi pun boleh. Okey. Standard prestasi ni band 1 sehingga band 6 tapi saya tak nak buat lah, tak perlu. Okey, objektif pembelajaran ni, ini objektif pembelajaran saya dah buat siap-siap di sini. Saya tunjuk Okey, ini saya dah buat terlebih awal. Ini semua saya ambil daripada di SKP. Ini sebenarnya di SKP lah. Jadi saya ambil saya type di words dekat sini. Saya dah type siap-siap lah apa yang saya nak buat. Ini adalah objektif pembelajaran saya. Di bawah ni kriteria kejayaan mengikut kelas, dan di bawah ni saya dah buat apa langkah-langkah 1, 2, 3 saya. Saya buat terlebih awal. Okay. Jadi ini saya copy lah. So saya highlight dulu yang pertama, copy satu-satu. Dan Ctrl C untuk copy. Saya pergi balik ke ke sini saya paste dan tekan enter, ataupun tekan tambah pun boleh. Okey. Seterusnya kita ambil yang kedua dan kita teruskan. Tapi katakanlah saya tak nak buat lagi, saya nak buat satu-satu sebab nanti saya nak tunjuk macam mana kita nak tambah pula. Okey. So saya tak nak masukkan lagi. Tak apalah, saya masukkan dulu. Untuk kali ini saya masukkan dulu. Okey. Okey, saya masukkan. So kriteria kejayaan saya mengajar 3 kelas. Saya asingkan kriteria kejayaan ini untuk kelas sebab bilangan pelajar tak sama. Silap. Okey. Copy. Okey. So ini sama aja. Ini saya ambil daripada hasil pembelajaran yang objektif pembelajaran yang pertama tu, expand to algebraic expression. So sini saya copy paste balik je lah, tapi kelas yang berlainan untuk kriteria kejayaan dia. Okey. So ini untuk objektif pembelajaran yang kedua. Katakanlah saya tak nak letak lagi objektif pembelajaran kedua ni, bagi kriteria kejayaan untuk objektif pembelajaran kedua ni saya tak nak letak lagi. Saya nak tambah kemudian. Okey. Jadi dah okey, kita tekan simpan. Seterusnya kita pergi kepada profil pelajar. Jadi kita kena lengkapkan semua ni sampai sini, barulah kita boleh buat RPH. Jadi cikgu boleh tekan di profil pelajar ataupun boleh juga tekan di aspek seterusnya. Mana-manalah. Katakanlah saya tekan di sini, profil pelajar.
Okay. So di profil pelajar ni ada yang cikgu boleh isi, tak semestinya semua benda cikgu isi, terpulang pada cikgu. Katakanlah sedang pelajar ni saya buat topik sebelumnya mempunyai kaitan dengan topik ini, contoh saja. Okay. Kecerdasan pelbagai, kalau tak ada kaitan, tak perlu, katakan saya nak ambil logik matematik. Okay, jenis media pembelajaran saya ada gunakan buku teks lah, teks. Okay. Lepas tu lembaran kerja, kalau ada lain lagi cikgu boleh letak lah dekat sini. Okay. Saya ambil dua je dulu. Lepas tu saya tekan simpan jenis media pembelajaran. Okay. Dah simpan. Di bawah ni, sebabkan saya buat dua, so dia ada keluarlah integrasi media pembelajaran. Jadi buku teks ni kita tentukan untuk apa. Buku teks ni sebagai rujukan dalam pengajaran. Lembaran kerja pula sebagai cara untuk menjawab soalan. Boleh lah. Okay. So simpan. Okay. Jadi yang ketiga pula membangun kebayaran. Boleh tekan di sini ataupun boleh tekan di bawah ni, aspek seterusnya. Okay. Di sini ada banyak lah. Biasanya yang hijau gelap tu yang lebih penting lah. Kalau nak buat satu saja dulu pun boleh, mana-mana lah. Kalau ada yang berkaitan lah, kalau tak nak isi pun tak apa. Saya buat menghubung dan menyusun semula idea. Nampak macam okey. Okay. So program transisi ke kerjaya MBK saya ingat saya tak nak isi. Tapi kaedah saya nak isi lah. Untuk matematik biasanya saya guna kaedah konstruktif. Okay. Dia ada banyak kaedah, cuba boleh tengok sampai bawah lah, ada banyak. Okay. Untuk kali pertama tengok tu memang tak tahu nak pilih apa lah, tapi bila dah buat 2-3 minggu tu kita biasanya dah mahir pilih benda yang sama lah biasanya. Okay. Jenis pentaksiran, ini kita buat PPD. Kaedah pentaksiran, latihan tulis saya buat, lisan tanya soalan pada pelajar, pemerhatian. Okay. Jenis aktiviti pentaksiran boleh pilih juga kalau nak, tak perlu tak apa. So kita simpan. Seterusnya membina watak, saya tekan aspek seterusnya. Okay. Ini bahagian nilai murni lah biasanya. Dekat sini kita tengok daya ketahanan ni apa yang ada. Mengurus tekanan, sanggup mengalami cabaran. Okey, bolehlah. Ini untuk sekolahku sejahtera. Kalau adalah, kalau berkaitan. Jadi kita tekan simpan. Kemudian seterusnya menerap pembelajaran meta, boleh tekan di sini ataupun aspek seterusnya, manalah. Okey, kita teruskan. Jadi di sini ada meta kognisi. Kita tengok apa yang ada. Kalau tak nak isi pun tak apa sebenarnya. Saya ambil yang bawah lah, berfikir dan menyesuaikan diri. Okay. So ini yang saya buat tadi adalah langkah 1, 2, 3. Kalau cikgu tak tukar setting tadi, dia ada 5 lah. Set induksi sehingga penutup. Okay. Peruntukan masa ni tak perlu tanda, jangan tanda. Kalau tanda lagi banyak kerja nanti. So kita tekan simpan. So ini yang last lah. So kita dah siap MIW. Setelah siap MIW baru kita boleh buat RPH. Okay, jadi kita tekan sunting MIW dan cipta RPH ataupun tekan warna hijau ni pun boleh. Okay. Okay, dia akan keluar begini. Dia akan keluar beginilah. So ini apa yang kita nak ajar dalam seminggu. Untuk seminggu nanti kita boleh pilih. So untuk kelas cikgu boleh pilih di sini. Kalau cikgu tak buat jadual waktu. Tapi kalau cikgu dah buat jadual waktu, cikgu boleh tekan butang ni. Di sini keluar jadual waktu kita dan kita boleh pilih lah. Contohnya saya nak buat matematik DLP 2A1. Sebab sekarang saya nak buat matematik, kalau saya tekan sains tak boleh. Dia akan keluar, sila pilih subjek ada kelas yang sama. Sebab kita memang buat MW tadi untuk matematik DLP tingkatan 2 kan. Okay. So saya pilih yang ini. Dia akan isi siap-siap lah. Tarikh dengan masa. Masa tak tulis sini tapi nanti adalah. Okay. So apa yang saya nak ajar? Katalah saya nak ajar expansion dulu. So factorization saya antikkan dia. Saya antikkan factorize ni. Sebab saya nak ajar expansion. So ini adalah 2A1. So 2A4 dengan 2B1 saya antikkan dia.
Okey, mana yang cikgu tak mau, cikgu boleh antik lah dekat sini. Okey, kalau dah okey, turun bawah, tekan cipta RPH. Okey, nanti kat bawah tu ada keluar tu 2A1 tu okey. So sini kehadiran pelajar ni tak perlu isi lagi, itu selepas kelas nantilah. Okey, tarikh dia dah isi siap-siap sebab kita pilih di jadual waktu tadi, masa pun dah. Okey. Di sini turun di bahagian bawah warna hijau ni melaksana. Dekat sini kita kena isi apa langkah 1 2 3. Kalau cikgu ada buat set induksi, kena buatlah letak set induksi. Macam saya tak letak set induksi tadi. So langkah 1 saya dah type siap-siap. Saya copy aja lah kat bawah ni. Ni terpulang oleh cikgu lah, nak banyak panjang ke pendek ke, saya buat simple dahulu sebagai contoh untuk hari ni. Okay. Kalau ada bahan contohnya evidence boleh letak di sini boleh tambah boleh. So ini untuk video, ini untuk gambar, ini link lah macam Google Form ke contohnya. Okey. Lepas tu langkah 2 saya. Okey. Saya copy dulu. Kemudian langkah 3. Okey. So ini warna merah ni sebenarnya refleksi lah. Yang biasa refleksi kita buat selepas habis kita mengajar. So saya tak type dulu lah Okey. Jadi setelah siap kita tekan simpan RPH. Okey. Seterusnya katakanlah tajuk yang sama ni, sebab saya ada 3 kelas form 2 saya nak buat benda yang sama kepada kelas tingkatan 2A4 dan juga 2B1 lagi 2 kelas tu lah. So ni saya nak tunjuk cara kita nak salin. Maksud cikgu tak perlulah type lagi sekali benda yang sama. So apa cara untuk salin, cikgu kena sunting dulu sunting atau bahasa Inggeris edit TLP, bahasa Melayu sunting RPH. Okey, so lepas sunting sini kelas ni kita boleh tukar lah. Okey, so saya pilih 2A4. Okey, 2A4. Kemudian disebabkan Kereta Kejayaan ni saya ada tulis nama kelas, so saya kena tukar lah. Kalau cikgu mengajar satu kelas ni tak perlulah tulis nama kelas. Okey, jadi turun ke bawah. Kalau cikgu ada nak tukar dekat sini mungkin aras berbeza, contohnya cikgu nak tukar bilangan soalan contohnya, cikgu boleh tukar lah. Okey, kalau dah okey semua, cikgu kena tekan salin, jangan tekan simpan. Kena tekan salin. Kalau cikgu tekan simpan, nanti dia akan tukar 2A1 ni kepada kelas yang kita ubah sekarang ni, iaitu 2A4. Tapi kita nak dia buat duplicate, salin. Jadi kita kena tekan salin ataupun bahasa Inggeris copy DLP. So tekan salin. Okey, barulah kalau kita semak di bawah ni dia ada 2A1 dan 2A4. Kalau cikgu tekan simpan tadi, 2A1 ni hilang, yang ada cuma 2A4 aja. Sebab kita tekan simpan. Jadi ingat kena tekan salin, bukan simpan sunting dulu, lepas tu baru salin. Okey. Saya ada lagi satu kelas tingkatan 2. Jadi saya tunjuk sekali saya sunting dulu. Okey, kelas yang berikutnya adalah 2B1. So mana 2B1 saya? Ini 2B1. Saya tekan. Okey. So saya nak ubah Kereta Kejayaan saya. Okey, yang lain saya tak nak ubah. Ingat salin. Okey, tekan salin. So kalau kita semak di bawah ni, dah ada 3 lah 3 kelas, 2A1, 2A4, 2B1. Kalau cikgu nak buka balik RPH yang kita dah buat tadi, contoh saya nak buka 2A1, jangan tekan 2A1 ni, tapi naik ke atas, tunjuk 2A1, naik ke atas, tekan dia, baru boleh buka. Kalau cikgu tekan 2A1 tu dia tak buka. Okey, so ini RPH yang kita buat 2A1 tadi. Okey, so salin dah. Sekarang ni saya nak tunjuk kalau nak buat RPH untuk hari lain pula. 2A1 ni hari Isnin kan. Jadi saya nak buat 2A1 untuk hari yang lain. Okey, macam mana nak buat? So cikgu turun ke bawah, pergi ke MIW. Pergi ke MIW. Lepas tu kita ulang proses yang sama. Ataupun mungkin cikgu dah tutup, cikgu dah tutup, katakanlah cikgu dah pergi ke tempat lain. Saya tunjuk dulu lah. Mungkin cikgu dah buat hari ni. Cikgu buat satu yang tadi dulu, yang saya tunjuk tadi.
Mungkin cikgu berubah satu lesson je. Okay, cikgu tutup, mungkin nanti cikgu nak sambung kemudian. Boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak sambung kemudian, cikgu pergi buka rekod. Okay, ni kita boleh sambung balik. So dekat sini lah tadi, yang ini yang kita buat tadi tu. So kita tekan, sekejap, saya semak balik. Oh sorry, tadi saya buat bulan 4 kan, saya kena tekan bulan 4 lah. Okay, ini yang saya buat tadi, Mat Form 2 week 1, yang salah dipatutkan week 3 ni. Okay, so untuk buat hari yang lain pula, untuk kelas 2A1, untuk RPH yang kedua bagi 2A1, kita tekan MRW ni. So dia akan buka balik tempat yang sama. Okay, so saya buat, saya tunjuk sini 2A1 hari Khamis selesai. Okay, hari Khamis. Okay, tekan sini. Okay, jadi sekarang ni saya nak ajar tajuk yang kedua pula. So yang pertama saya antik. Okay, saya antik. Tapi masalahnya tadi Kereta Kejayaan, ini yang ada sekarang ni, ini untuk expand, iaitu yang objektif pembelajaran yang pertama untuk expansion. Yang factorization tak ada dekat sini. So macam mana kita nak tambah? Kita nak masukkan. Untuk tambah, tekan dekat sini profil pembelajaran. Sebenarnya semua benda ni boleh tambah. Kalau kita tekan dimensi 4, dia boleh tambah benda ni lah. Sini pun boleh tekan, ni boleh tekan. Tapi saya nak tambah di bahagian yang pertama ni, iaitu profil pembelajaran. So tekan profil pembelajaran, kita boleh tambah. Okay, jadi ini saya nak tambah. Sebab tadi dekat sini saya tak masukkan. Sekarang saya nak masukkan lah. Okay, iaitu yang ini. Tiga benda ni saya belum masukkan lagi. So sekarang saya masukkan. Okay, video ni agak panjang sikit lah cikgu-cikgu hari ni. Okay, satu lagi 2B1. Okey, setelah cikgu buat, pastikan cikgu tekan simpan. Okey, so ini tak perlu buat lah yang lain. Terus pergi pada sunting MRW, yang lain tak perlu buat sebab dah buat dah tadi. Okey, so bila cikgu tekan tu, yang kelas kita pilih tadi dia dah hilang. So kena tekan lagi sekali. So saya nak buat matematik DLP 2A1. Okey, so saya tak nak tajuk yang pertama ni sebab dah ajar. Nak tajuk yang kedua. Okay, ini pun tak nak. Okay, yang inilah. Oh, saya salah ni 2A2 saya tulis patutnya 2A1, salah type. Okay, tak apalah, abaikan dulu. Katakanlah, anggaplah itu betul. Saya malah nak edit, nanti lambat pula, panjang pula video ni. Okay, lepas tu kita tekan cipta RPH. Okay, so dah sampai sini. Kita ulang balik langkah yang sama, ni langkah 1, 2, 3. So ini saya dah type, saya siap kat bawah ni. Lebih kurang je ayat dia, saya ulang balik aja. Okay, kemudian langkah 2. Kalau cikgu tak tulis awal-awal, lambat sikit lah nak kena menaik tu. Okay, sudah siap, tekan simpan RPH. Okay, kita semak di gambar bawah. So apa yang berlaku, kita semak ni 2A1 dah ada 2 RPH. RPH 1 dengan RPH 2. 2A4 dengan 2B1 belum lagi. So sekarang saya nak copy ke 2A4 dan 2B1. Kita ulang balik langkah yang sama. Sunting RPH, tukarkan kelas tu. Kali ni saya nak 2A4 yang kelas yang kedua. 2A4 pertama, 2A4 yang kedua. Okay, so saya nak tukar Kereta Kejayaan. Okay, lepas tu turun bawah ni, tekan salin. Salin, bukan simpan. Salin. Okay, untuk kelas lagi 1, 2B1. Sekali lagi sunting, tukar kelas kepada 2B1. Okay, 2B1 ni kelas yang pertama, ni kelas yang kedua. Okay, B1. So saya nak tukar Kereta Kejayaan dia kepada 2B1. Okay, kemudian tekan salin. Kalau cikgu nak ubah langkah tu, ubahlah. Saya tak ubahlah sekarang, nak cepat. Okay, jadi dah siap kita punya RPH. Kita andaikanlah dah siap untuk seminggu ni. Okay, setelah dah siap untuk seminggu, katakan kita nak buat refleksi. Macam mana kita nak buat refleksi? Saya tunjuk balik dari awal lah. Okay, so lepas mengajar, biasanya kita nak buat refleksi.
Kita buka balik rekod yang kita buat tadi. Ini rekod yang saya buat tadi. Ada 2 RPH untuk setiap kelas. Katakan saya nak berefleksi untuk 2A1, RPH 1. Okay. So ni kita punya RPH, kita dah buka. Untuk masukkan refleksi, tekan sunting. Okay. Lepas tu di sini saya copy lah ni saya copy yang ni lah. Okey. Untuk refleksi kita perlukan angka, figure. So katakanlah 2A1 pelajarnya 32 orang contoh. So saya buat 30 daripada 32 students able to ini contoh lah, contoh refleksi saya. Okey. Lepas tu saya nak copy lah. Okay. Saya nak copy ni untuk buat refleksi bagi kelas lain pula. Okey, simpan RPH. Okey. Lepas tu katakan saya nak buat refleksi untuk kelas 2A4 pula. 2A4 saya pergi naik atas ni, tekan. Okey, untuk masukkan refleksi tekan sunting ataupun edit. Okey, turun bawah. Okey, ini refleksi. Okey, saya pun 2A4 saya sebenarnya tak tahu lagi dengan pelajar ni. Andai katalah 25 lah per 28 contohnya. Okey. So tekan salin, bukan simpan. Kejap. Ini 2A4 memang 2A4, so simpan lah. Simpan. Ni kita nak buat refleksi. Okey, simpan. So 2A1 dah, 2A4 dah, 2B1 pula B1, 2B1. Okey, saya lagi sunting, sunting tu edit lah. Nak letak dengan pelajar boleh kan? Kalau tak letak, dia letak semua lah, maksudnya semua adik. Katakanlah dengan pelajar kelas ni 24, yang adik katakanlah 22. Boleh juga. Okey. So sini katalah saya buat 20 out of 22. Betul ke? Berapa bilangan pelajar adik? 22. Okey. So katakanlah saya buat 20 daripada 22 pelajar. Okey. So simpan. Yang ini simpan lah. Bukan salin pula. Ini simpan. Okey. Itu cara kita buat refleksi. Setelah kita buat refleksi, kita dah siap untuk seminggu. Cikgu bagi siap seminggu dulu, jangan hantar satu-satu. Okey. Lepas tu sekarang ni kita nak hantar kita punya RPH kepada pentadbir, kepada pengetua ataupun PK ataupun guru besar. Boleh tekan juga dekat sini, tapi ni untuk hantar satu-satu lah. Cara lebih baik kita buka rekod balik. Kita buka rekod. Lepas tu kita tekan di sini, hantar untuk pengesahan. Tekan di sini. Okay. Hantar untuk pengesahan. Kita bagi besar. Lepas tu pastikan cikgu pilih, tekan pilih semua. Kalau cikgu tak tekan pilih semua, nanti dia hantar MIW saja. RPH bawah ni tak hantar pula. Lepas tu tekan sahkan penghantaran. Lepas tu boleh tutup lah. Itu maksudnya dah sah. Kalau dah hantar tu, dia akan buka ni. Kita semak balik, tekan buka rekod. Okey, ini contohnya dah hantar lah. Ini dia ada tanda right ni. Dah hantar. Dia kalau dah semak tu dia ada warna merah pula. Saya tunjuk kalau dah semak. Ini Puan Chiu, penolong petang. Ini dia dah semak lah RPH saya. Ni dah semak. Okey. Katakanlah cikgu dah hantar RPH tapi cikgu lupa tulis refleksi. Katakan terlupa nak tulis refleksi. Saya buka balik, saya tekan balik lah buka rekod ni. Okey. Katakan dah hantar RPH tapi lupa tulis refleksi. So apa kita buat? Kita buka balik RPH kita tu. Lepas tu kita sunting. Kemudian kita type lah refleksi kita dekat sini. Katakanlah 30 daripada 32. Contoh aja lepas tu kita tekan simpan. So apa sahaja yang kita ubah di sini di pentadbir nanti dia pun akan nampak jugalah perubahan tu. Maksudnya dia akan nampak lah dah ada refleksi tu. Sebelum kita hantar kita tak buat. Lepas kita hantar baru kita edit, kita buat refleksi. Dekat bahagian pentadbir nanti dia akan nampak lah refleksi tu. Tak ada masalah. Walaupun kita dah hantar tanpa buat refleksi, kita boleh edit balik. No problem. Okay. So untuk pengesahan pun dah ada. Jadi untuk buat RPH secara dasarnya dah habis lah. Okay. Katakanlah cikgu nak
padam nak delete mungkin cikgu dah terbuat 2 RPH, salah ke macam mana, cikgu nak padam. Okey. Cikgu jangan tekan hapus pukal dekat bawah ni. Kalau cikgu hapus pukal semua nanti dia padam. Untuk padam contohnya yang ini, ini saya saja yang buat. So cara nak padam, cikgu tekan ni warna biru, hapus kat sini. Tekan hapus ni, cikgu sah je hapus. Dah dipadam. Okey, katakanlah katakanlah ini minggu 3 minggu 3. Minggu 3 katakanlah cikgu MC. Cikgu dah buat dah RPH dia. Tapi minggu 3 tu cikgu MC. So minggu 4 tu cikgu nak ulang balik RPH yang sama, takkan nak tarik balik lagi sekali, takkan nak buat MRW lagi sekali kan. So apa cikgu buat? Cikgu boleh tekan salin dekat sini. Cikgu tekan je salin. So dekat sini cikgu boleh tukar minggu tu. Minggu tu katakanlah minggu 4. Minggu 3 tadi cikgu MC. Cikgu nak copy bawa ke minggu 4. So tukarlah. Tarikh dekat sini pun kita tukar. So minggu 4 dekat sini lah. Lepas tu cikgu tekan salin. Okey. Lepas tu kita pergi buka rekod. Dia akan salin lah nanti. Bulan 4 Sekejap, lambat sikit. Okey. Jadi ini dia dah salin. Dia dah salin daripada yang atas tadi lah. Okey. So lepas salin, cikgu kena buka dulu. Ada yang kena ubah. Dekat sini profil pembelajaran ni perlu diubah. Perlu diubah. Iaitu dia punya minggu dia. Minggu dia. Ni kita kena ubah lah. Bukan minggu 3 tapi minggu 4. Kena ubah yang itu. Yang lain kalau ada perubahan boleh letak sini lah. Kalau tak ada, tekan simpan. Itu kalau kita nak guna balik lah RPH minggu lepas ke minggu ni. Kalau nak berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain pun boleh ada caranya, tapi saya tak tunjuk dekat sini lah untuk hari ni. So secara amnya taklimat saya untuk hari ni habislah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya dengan saya selepas ini di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Bye.